Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu pagi ini yang paling mengejutkan kita di hari ini ialah Hadi hina kuasa agung, pertikai kuasa lembaga pengampunan. Dipetik daripada Harapan Daily. Dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkenan cara negara ini memberikan pengampunan kepada pesalah tidak selari dengan apa yang diajarkan Islam, disifatkan sebagai ucapan tidak wajar. Pengerusi Biro Undang-Undang Amanah Kanun Dr. Zulkarnain Luqman berkata, apatah lagi yang diungkapkan ketika kempen politik pilihan raya yang sedang berjalan. Selain itu, jika perlu pun pandangan daripada waras, maka pihak jemaah pengampunan boleh menggunakan saluran lain untuk mendapatkan pandangan waris khasnya apabila melibatkan kes-kes yang berkaitan kematian. Jemaah pengampunan selanjutnya boleh membentangkan pandangan waris itu di dalam mesyuarat pengampunan yang dihadiri oleh Yang di-Pertuan Agong atau raja-raja di negeri-negeri tertentu. Manakala kedudukan undang-undang di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan adalah meliputi apa-apa jenis kesalahan dan bukan sahaja terhad kepada hukuman berkaitan kesalahan bunuh kisas sahaja. Apa-apa kesalahan lain juga boleh diampunkan oleh Yang di-Pertuan Agong, termasuklah kesalahan yang dianggap takzir dalam Islam. Oleh itu, pandangan Hadi secara umum mengenai pengampunan itu adalah kurang tepat kerana Islam, katanya ketika dihubungi Harapan Daily hari ini. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas dakwaan Hadi semasa berucap dalam ceramah perdana Perikatan Nasional PN Johor di Markas PAS kawasan Bakri, Muar kemarin. Dalam ceramah itu, Abdul Hadi mendakwa cara negara ini memberikan pengampunan kepada seseorang pesalah adalah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Islam. Katanya pihak yang berhak memberikan pengampunan ialah ahli keluarga, seseorang yang menjadi mangsa jenayah, bukannya lembaga pengampunan. Undang-undang Islam dilaksanakan untuk mendidik bukan menyiksa, kata ahli Parlimen Marang itu seperti dilaporkan. Mengulas lanjut, Dr. Zulkarnain yang juga peguam syar'i berkata, dalam Islam isu pengampunan lazimnya berbangkit dalam isu kesalahan kisas yang melibatkan kematian. Dalam kes seperti itu, katanya, waris kepada mangsa bunuh boleh memilih untuk menggantikan hukuman bunuh balas dengan wang diat atau memberikan pengampunan penuh kepada pesalah. Dalam kes mangsa itu tidak meninggalkan waris, maka para ulama bersependapat atau bersepakat bahwa raja atau pemerintah berkuasa untuk memberikan pengampunan itu. Hadi tidak memperincikan bagaimanakah hal pengampunan itu berlaku. Beliau telah membuat satu kenyataan yang pada asasnya mempersoalkan hak dan keistimewaan yang diberikan kepada Yang Pertuan Agong, Raja dan Gubernur. Tindakan beliau mempersoalkan kuasa yang diberikan itu adalah satu bentuk penghinaan kepada kuasa Yang di-Pertuan Agong, Raja dan Gubernur, dan boleh menimbulkan kegusaran di kalangan orang awam. Bagi pengamal undang-undang, ucapan sebegitu adalah bertentangan dengan peruntukan perlembagaan. Apatah lagi, Hadi selaku seorang ahli parlimen telah bersumpah dan berikrar untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan, ujarnya lagi. Saudara-saudara sekalian, ini membuatkan kita semua mula terfikir, sebenarnya apa yang Hadi nak kata melalui komen ulasan beliau berkaitan dengan lembaga pengampunan itu. Kalaulah benar beliau mau mempersoalkan kuasa lembaga pengampunan itu, maka seperti yang dikatakan oleh Dr. Zulkarnain Luqman ini, bahwa ianya adalah satu bentuk
yang boleh dianggap sebagai penghinaan kerana beliau mempersoalkan kuasa yang diberikan itu, dan ini boleh menimbulkan kegusaran di kalangan orang awam, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita digemparkan dengan pendedahan daripada Mat Sabu. Beliau menunaikan janji beliau yang mengatakan semalam bahwa beliau akan mendedahkan rahsia besar Hadia Wang, yang mana bertahun-tahun beliau telah pun membiarkan ataupun menyorokkan rahsia itu supaya untuk tidak menjatuhkan aib seseorang. Tetapi akhirnya sudah tidak tahan lagi apabila selepas Hadia Wang menyatakan pemimpin-pemimpin PAS yang telah pun keluar PAS menubuhkan parti khususnya Amanah adalah berpindah kerana takut kalah dalam pilihan raya. Akhirnya Mat Sabu membalas dengan peluru yang lebih pedas, yang lebih bermakna, dan saya fikir membuatkan lebih ramai orang tahu ini rupa-rupanya yang terjadi bertahun-tahun yang lepas. Dipetik daripada berita harian online, kata Mat Sabu, PAS bercerai dengan DAP bukan kerana hudud, tapi merisik UMNO. Wah, apa cerita sehingga PAS sanggup bercerai dengan DAP semata-mata untuk merisik UMNO dan bukan seperti yang dinyatakan kerana hudud. Seperti yang ditunggu-tunggu, Presiden Amanah ataupun Parti Amanah Negara Datuk Seri Muhammad Sabu mengutarakan janjinya untuk membongkarkan satu persatu pembohongan dilakukan kepimpinan PAS, termasuk punca parti itu bercerai dengan DAP 8 tahun lalu. Muhammad dalam ceramah khas kelompok sempena pilihan raya PRK Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram malam tadi berkata, perpisahan dengan DAP bukan disebabkan masalah hudud. Sebaliknya, parti itu sedang merisik untuk bersama UMNO pada waktu itu. Tapi UMNO bijak. Dia nampak tembelang awal. Dia kuis cepat-cepat. Itulah perangai PAS dan sekarang mereka berkawan pula dengan bersatu. Kita tidak tahu matanya kenyit pada siapa pula, kata Mat Sabu lagi. Merujuk kepada perbuatan menyit mata ini, ia adalah seperti mengorat orang yang lain pula. Sudah ada hubungan dengan yang lain, membuat lagi, mengorat lagi orang yang lain. Atau dengan kata politik yang biasa kita dengar dalam ulasan dan laporan-laporan, itulah dia bermain dua kolam ataupun bermain dengan talak dan talak dan talak. Saudara-saudara sekalian, menurut Mat Sabu lagi, pada pilihan raya umum ke-13, kita Pakatan Rakyat menang di Selangor, kekal di Kelantan dan Pulau Pinang, tapi hilang di Kedah. Pada masa itu kita dengar sudah ada gamitan bersama UMNO ke arah mewujudkan kerajaan perpaduan. Oleh itu, muktamar PAS pada tahun 2015 yang mana bukan melalui perbincangan panjang, tiba-tiba diisytiharkan PAS putus hubungan dengan DAP. Tidak timbul soal hudud kerana sebelum itu sudah ada persetujuan. Begitu juga dalam hal negara Islam, setuju disebut negara kebajikan, katanya. Hadir sama Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan dan calon Pakatan Harapan PH Nazri Abdul Rahman. Tambah Muhammad lagi, PAS pada ketika itu sanggup menggugurkan negara Islam. Namun, mengapa pemimpin mereka menyembunyikan fakta ini? Katanya, menjelang PRU 2013, isu hudud bergema lagi. Malaysia maka menjadi Pakatan Rakyat membuat perbincangan khas di pejabat PAS di Jalan Raja Laut pada 29 September 2011. Yang hadir pada waktu itu ialah Lim Kit Siang, Mendiang Korporal Sin, Anthony Lok, Lim Buan Eng, Lim Ching Tong. Di pihak PAS pula, saya, Tok Guru Abdul Hadi, Dr. Zulkifli Ahmad dan Datuk Mustafa Ali ketika itu menjadi Setiausaha Agung PAS. PKR pula diwakili Datuk Seri Anwar Ibrahim
Datuk Seri Saifuddin Nasution dan beberapa lagi. Dalam perbincangan itu, Karpal Singh berkeras tak mahu hudud kerana bertentangan dengan perlembagaan Malaysia. Itu pendirian Karpal Singh. Akhirnya, keputusan agree to disagree dicapai, iaitu kita bersetuju dalam perkara kita setuju bersama, antaranya untuk melawan ISA, Akta Keselamatan Dalam Negeri, menentang rasuah dan apa juga terkandung dalam perlembagaan dijunjung bersamanya, katanya. Katanya sebelum itu, PAS juga memuji DAP termasuk ketika berkempen pada PRK Teluk Intan, dan ini menunjukkan fatwa Abdul Hadi akan berubah setiap kali pilihan raya. Jelasnya, beliau kemudian melihat perkembangan politik selepas itu di mana UMNO bersama PAS menubuhkan Muafakat Nasional MN. Dulu macam-macam mereka beritahu pasal keburukan UMNO, tapi tiba-tiba mereka boleh peluk dengan UMNO. Tapi saya ucap terima kasih kerana PAS boleh berkawan dengan UMNO di bawah Muafakat Nasional, dan sekarang amanah berkawan UMNO PAS tak boleh kata apa. Lepas itu, tuduh bekas pemimpin PAS menyertai amanah kerana takut kalah. Yang takut kalah inilah adalah Muhammad Sabu masuk ISA berapa kali, kena buang daerah lawan Anwar pada PRU hanya hantar songkok. Saya terima kekalahan itu tahun 1990. Kita menang di Kelantan tapi tak boleh ambil Malaysia pun kami terima. Apabila kita menang pada 2018, Presiden PAS pula tak boleh terima kemenangan itu. Dia bersama dengan kumpulan langkah Sheraton menumbangkan kerajaan bukan melalui PRU, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah pendedahan satu persatu oleh Mat Sabu berkaitan dengan pembohongan demi pembohongan daripada Hadi Awang. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda untuk isu pada kali ini. Apa komen anda dan tekan butang subscribe. Dengan menekan butang subscribe, anda tak perlu bayar apa-apa dan itu percuma, anda membantu mengembangkan channel ini. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.